إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, setiap hari Jumaat di masa khatib berkhutbah senantiasa kita mendengar wasiat supaya sama-sama kita takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janji ganjaran dan balasan yang baik kepada hamba-hambanya yang takut dan bertakwa kepada Allah. Di antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu furqana, dan Allah Ta'ala akan kifarat daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, dan Allah Ta'ala mempunyai kelebihan yang besar. Di antara ahlu tafsir yang mentafsirkan ayat ini menyebutkan kata Allah Ta'ala janji baik kepada orang-orang yang dapat memiliki sifat takwa kepada Allah, iaitu takut kepada Allah. Allah Ta'ala janji akan beri 4 kelebihan. Yang pertamanya furqan. Furqan yang Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang takut kepada Allah. Apakah makna furqan? Kata ulama, furqan ialah ilmu
dan hidayah petunjuk yang boleh seseorang itu membeza di antara petunjuk dan di antara perkara yang menyeleweng sesat. Ilmu yang apabila seorang ada ilmu dengan sebab dia takut pada Allah, iaitu makna furqan, ialah ilmu yang boleh dia beza di antara perkara yang sesat, boleh membeza di antara perkara petunjuk daripada perkara yang sesat menyeleweng, dan boleh dia membeza di antara perkara al-haq dan juga al-batil. Hak ni hak benar, hak ni hak batil, hak ni hak palsu. Dan boleh juga dia membeza di antara halal dan juga haram, dan boleh dia beza di antara orang yang bahagia dan orang yang celaka. Hasil natijah daripada dia usaha menjadi hamba Allah Ta'ala yang takut. Ini kelebihan yang pertama, iaitu furqan. Yang keduanya, takfirus sayyiat. Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan yang tiganya, mengampunkan dosa-dosa. Ulama ada menyebutkan takfirus sayyiat dan maghfiratiz zunub ni apabila sebut sekali, maka maksud dengan takfirus sayyiat ialah dosa-dosa kecil Allah Ta'ala akan hapus. Dan maghfiratiz zunub maksudnya dosa-dosa besar. Mana sekaligus apabila seorang itu takut pada Allah, Tuhan akan hapus dosa-dosa kecil dan Tuhan akan ampun dosa-dosa besar. Dan yang keempatnya, wallahu dzul fadlil azim, makna Allah Ta'ala itu mempunyai kelebihan yang besar, mana Tuhan akan beri pahala besar kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, soalan yang perlu kita menanyakan diri kitanya, sebanyak mana kita boleh takut kepada Allah, dan apakah makna yang sebenar bagi takut kepada Allah. Di antara makna takut kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kata Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa ialah al-khawfu minal jalil. Taqwa itu maknanya takut kepada Allah, gerung takut kepada Allah Ta'ala yang mulia. Dan yang keduanya, al-amalu bit-tanzil, iaitu beramal dengan wahyu Allah, sama ada perintah supaya dibuat ataupun larangan supaya ditinggal. Sesiapa yang boleh buat amal apa yang disuruh oleh Allah berdasar pada wahyu Allah, maka makna dia telah bawa diri dia takut pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, ar-ridha bil qalil, iaitu redha dengan pemberian Allah, dengan rezeki Allah, walaupun kadang-kala pemberian yang tidak banyak. Dan yang keempatnya, wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu buat persiapan, buat simpanan untuk hari yang seseorang itu akan pergi, iaitu hari akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menangis waktu dia sakit nak mati. Apabila orang tanya dia, ma yubkika ya Abu Hurairah, apakah yang menyebabkan engkau menangis pada hari ini, hai Abu Hurairah? Di antara jawapan daripada Abu Hurairah, dia kata, aku menangis li bu'dis safar wa qillatiz zad. Aku menangis ni bukan kerana dunia yang aku nak tinggal, tapi aku menangis ni kerana perjalanan yang jauh yang aku akan pergi, tetapi persiapan sedikit sahaja. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala wasiat kepada kita supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Dan apabila takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyuruhkan kita ikut jalan yang benar, jalan wahyu,
jalan al-Islam, iaitu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan betul yang dipanggil sirat al-mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah salah satu wasiat yang Allah Ta'ala wasiat kepada kamu, wahai orang beriman, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apakah wasiat Allah? Iaitu wasiat supaya kita dapat turut jalan yang betul, iaitu siratal mustaqim, yang senantiasa kita berdoa kepada Allah setiap kali kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tuhanmu, pimpinlah, tunjuklah kepada kami siratal mustaqim, iaitu jalan yang betul, jalan yang lurus, iaitu jalan al-Islam. Muslimin dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, satu kali Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dicerita, yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadih. Satu kali Nabi buat garis dengan tangan dia, satu garis yang betul. Lalu Nabi kata, hadza sabilullah mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalan Allah Ta'ala yang betul, hendaklah kamu turut, hendaklah kamu ikut. Summa khatta an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian lepas pada tu Nabi buat garis ke sebelah kanannya dan kirinya, dan Nabi berkata, wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang bukan jalan betul, tetapi jalan ke kanan, jalan ke kiri ini tidak ada satu jalan illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada di atas mana-mana jalan ini kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Lalu Nabi SAW membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalan aku yang betul, sirati mustaqiman fattabi'uh, maka hendaklah kamu ikut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu turut jalan-jalan lain daripada jalan betul, kerana menyebab kamu itu berselisih. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan bercerai, kamu akan berselisih, kamu akan menyeleweng daripada jalan betul yang digariskan oleh Nabi SAW, yang maksudnya siratul mustaqim. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, jalan betul itu adalah jalan ibadat kepada Allah, jalan tauhid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin. Allah Ta'ala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Tidakkah aku wasiat kepada kamu melalui lidah para rasul kami, anak Adam, bahawa jangan kamu bersyirik dengan Allah, bahawa jangan kamu beribadat kepada syaitan. Alla ta'budu syaitan, janganlah kamu beribadat kepada setan, janganlah kamu menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, kerana hakikat sebenarnya setan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Wa an i'buduni, dan hendaklah kamu beribadat kepada aku. Beribadat kepada aku mana beribadat hanya kepada Allah Ta'ala yang satu. Hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus betul. Maknanya jalan lurus betul ini adalah jalan ibadat kepada Allah,
jalan tauhid, bukan jalan beribadat turut setan. Sebab tu Nabi kata setiap jalan yang lain daripada siratul mustaqim ada syaitanun yad'u ilaih. Semuanya ada setan yang dakwah, yang menyeru kepadanya. Nauzubillah min zalik. Oleh itu, marilah sama-sama kita senantiasa jaga-jaga dan hati-hati dan beringat diri kita, dan selalu kita mendekati ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran wahyu Allah, sama ada berbentuk Quran daripada Allah dan berbentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan usaha supaya kita jauhi daripada tipu daya syaitan, supaya kita betul-betul berada di atas siratal mustaqim, dan senantiasa kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim, sebagaimana setiap kali kita membaca al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muslimin yang dimuliai oleh Allah Ta'ala sekalian, salah satu surah sebagaimana berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maksud daripada perkataan Imam Syafi'i, salah satu surah yang pendek tetapi manusia ataupun kebanyakan manusia, annan nasa au aksaran nas, kata Imam Syafi'i sebagaimana berkata Imam Nawawi nakal daripada makna perkataan Imam Syafi'i, manusia dan ataupun kebanyakan manusia banyaknya lalai fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah, banyaknya manusia itu lalai galik daripada tadabbur ini surah, iaitu suratu Al-Asr. Sehingga dalam perkataan lain dia kata, kalaulah Allah Ta'ala bawa turun, tidak Allah Ta'ala bawa turun satu surah kecuali surah Wal-Asri, maka sesungguhnya sudah mencakupi, meliputi. Mubalaghah di sudut kata makna daripada surah Wal-Asri ini meliputi jalan bahagia, bawa bahagia kepada manusia, iaitu wal asri, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Oleh kerana masa tu adalah bekah, masa tu banding seperti bekah untuk apa yang kita nak isi dalam masa, iaitu amalan kita. Kerana kalau kita isi dalam masa kita tu perkara yang merugikan kita, iaitu perkara-perkara yang buruk. Tetapi kerana kalau kita boleh mengisi dalam masa itu ialah amal khair, amal baik, maka bawa kepada beruntung dan laba kita. Lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Allah Ta'ala menegah kata innal insana lafi kusrin,
sesungguhnya manusia itu berada dalam rugi. Semua jenis manusia, sama ada hak kafir, sama ada hak Islam, sama ada hak wanita, sama ada hak lelaki, sama ada hak adil, sama ada hak fasik, masih duduk dalam rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang hipun 4 perkara dalam surah Wal Asri ini. Yang pertama sekali, orang beriman. Yang keduanya wa amilus solihat, iaitu orang yang buat amal soleh. Yang ketiganya orang yang watawasau bil haqqi, mereka itu saling memesan di antara satu sama lain dengan al-haq, dengan kebenaran. Dan yang keempatnya watawasau bis sabri, mereka saling memesan di antara satu sama lain dengan sabar. Dua yang pertama, iman dan amal soleh itu untuk diri sendiri, islahun nafs, islah baiki diri sendiri, beriman dan buat amal soleh. Tapi oleh kerana kita manusia hak pasal duduk dalam masyarakat ni, tak cukup kita islah diri kita saja, kita kena baiki orang lain ratik. Sebab tu marinya yang ketiga dan yang keempat tu wasiat dengan hak sebenar dan wasiat dengan sabar, makna baiki orang lain. Itulah mana kita boleh baiki diri kita, kita boleh baiki orang lain. Islahu ghairihim, dengan buat kerjanya at-tawasi bil haq, wasiat dengan benda sebenar, dan at-tawasi bis sabri, dan wasiat dengan sabar. Oleh kerana nak buat perkara yang benar ni berhajat kepada sabar. Kita nak buat amalan baik hak disuruh berhajat kepada sabar. Kita nak tinggal benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala berhajat kepada sabar. Sebab tu munasabah suruh kita wasiat dengan sabar, setelah mana kita wasiat dengan al-haq, dengan kebenaran. Banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.